上个礼拜我们讲第二个大审判， Minggu yang lalu kita sudah membicarakan penghakiman macam yang kedua, penghakiman yang 就 besar 是 itu, 社会的审判， yaitu penghakiman dari 或 masyarakat 者人对人的审判。 atau penghakiman antar 我们 manusia. 活在世界上没有办法自顾自己， Kita hidup dalam dunia ini tidak bisa hidup sendiri. 我们更没有办法为所欲为， Lebih lagi kita tidak bisa melakukan sekehendak hati 因 kita, 为我们四周的人都在监视我们， karena orang di sekitar kita sedang melihat 他 kita. 们都在评定我们。 Mereka sedang menilai kita. 到需要的时候，他们会审判我们。 Sampai saat diperlukan mereka akan menghakimi 所以 kita. 朋友对我们不满意， Maka kalau teman tidak puas kepada kita, 群众对我们批评， kalau orang banyak mengkritik kita, 社会的舆论对我们评论， kalau pendapat yang berbeda dari masyarakat dan mereka menilai 这 kita, 都是第二类的审判。 ini semua merupakan penghakiman macam yang 我们 kedua. 怎么能逃避世人对我们的监视呢？ Bagaimanakah kita bisa luput dari pandangan orang dunia kepada kita? 我们怎么可以独善其身，不管别人对我们的评论呢？ Bagaimanakah kita bisa hidup sendiri tidak peduli akan penilaian orang lain kepada 当 kita? 社会的审判来到的时候， Pada waktu tibanya penghakiman masyarakat kepada 有 kita, 时是我们很难受的， kadangkala itu sulit sekali untuk kita terima. 甚至会影响我们平定的心灵， Bahkan kadangkala bisa mempengaruhi ketenangan hati 以 kita, 至于我们很没有办法好好的活下去。 sehingga kita tidak bisa lagi melalui hidup ini dengan 当 nyaman. 这些事情发生了以后， Dan setelah hal-hal ini terjadi, 有一些人就选择了逃避的路线， maka ada sebagian orang memilih jalan untuk melarikan diri. 结果就刚硬着心， Akhirnya mereka mungkin mengeraskan hati, 与社会做反抗， mereka menentang kepada masyarakat, 用自己决定自己前途，刚愎自用， mereka menentukan masa depan mereka sendiri dan berkeras 这 hati. 是非常可怕的事 Ini 情。 merupakan hal yang sangatlah mengerikan. 但是如果一个人完全只顾社会的看法， Tetapi jikalau seseorang sebaliknya hanya memperhatikan pandangan dari 当 masyarakat, 社会走错路的时候， ketika masyarakat itu salah jalan, 当社会不公义的时候， ketika masyarakat itu tidak adil, tidak benar, 我们就放弃了遵行上帝旨意的机会， maka kita pun telah melepaskan kesempatan untuk melakukan kehendak 就 Tuhan. 与社会妥协了。 Maka kita pun kompromi kepada 因为 masyarakat, 社会的本身是常常不公正的， karena masyarakat sendiri itu senantiasa itu tidak adil, tidak benar. 社会的本身常常给我们错误的判断。 Dan masyarakat itu seringkali memberikan penghakiman yang salah kepada kita. Maka prinsip nurani saudara itu akan 所以 berbeda. 第二个审判 Maka penghakiman macam yang kedua 还是充满了许多的错误、许多不公正的事情。 masih penuh dengan banyak kesalahan dan hal-hal yang tidak adil. 今天我们要讲圣经中告诉我们第三种大审判。 Hari ini kita akan membicarakan penghakiman yang besar yang tercatat dalam Alkitab macam yang ketiga. 第三种审判是什么审判 Apakah 呢？ penghakiman macam yang ketiga ini 政府对百姓的审判。 adalah penghakiman pemerintah terhadap rakyat? 英法国一个大哲学家 Ada seorang filsuf besar Prancis 叫做 Jean-Jacques Rousseau， bernama Jean-Jacques Rousseau. 他在法国大革命以前写了一本很重要的书， Sebelum revolusi besar Prancis, dia menulis satu buku yang sangat penting. 这本书叫做《民约论》。 Buku ini berjudul Social Social Contract. Contract. 那么《民约论》的大意是什么呢？ Apakah arti daripada social contract 没 ini? 有一个人有权柄驾临在别人之上， Bahwa tidak seorang pun yang berhak untuk mengatasi diri orang 也 lain, 没有一个人有权柄去审判别人， dan juga tidak seorang pun yang mempunyai hak untuk menghakimi yang 没有一 lain. 个人去管束别人。 Tidak seorang pun yang berhak untuk menguasai yang 为什 lain. 么有这样的观念呢？ Mengapa ada konsep seperti 因 ini? 为根据人人生而平等这个总纲发出了这种思想。 Karena berdasarkan prinsip bahwa setiap orang dilahirkan dalam kesetaraan, timbullah pemikiran seperti ini. 那人人生而平等， Dan manusia dilahirkan semua setara. 这个观念也不是传统的社会观念， Dan konsep ini juga bukan karena konsep secara 这 tradisi, 是长久的传统， tetapi adalah tradisi yang jangka 不 panjang 断的更正以后， dan terus menerus dikoreksi. 社会开始有一个共识， Maka di dalam masyarakat mulai ada satu kesepahaman yang 人 sama 应当是平等的。 bahwa manusia seharusnya itu setara. 你有什么权柄超乎我呢？ Ada hak apakah, kuasa apakah kau miliki untuk 我 melampaui 有什么 aku? 权柄拦阻你呢？ Dan ada kuasa hak apakah aku menghalangi engkau? 应当先承认
人人是平等的。 Haruslah kita terlebih dahulu mengakui bahwa setiap manusia itu setara. 人人平等的根据从哪里来呢？ Lalu dari manakah dasarnya manusia itu 我 setara? 们只能说，生的时候都是空拳侧手进到这个世界， Kita hanya bisa mengatakan setiap orang dilahirkan dengan tangan yang kosong dia masuk ke dalam dunia. 死的时候多高的地位、多大的权柄、多的财货都没有办法带进坟墓。 Pada waktu dia mati, seberapa tingginya pun posisinya, seberapa banyak pun hartanya, kekuasaannya, dia tidak bisa bawa ke dalam liang 来 kubur. 的时候什么都没有， Maka ketika datang apapun tidak dimiliki, 去的时候什么都不带。 pada waktu pergi tidak bawa apapun. 活着的时候，可能你有钱，他贫穷； pada 你 waktu 聪明，他愚笨；你有机会，他非常可怜。 Pada waktu hidup mungkin engkau kaya, dia miskin, engkau pintar, dia bodoh, atau engkau punya kesempatan, dia tidak. 但这是生活现象， Tetapi ini semua fenomena hidup, 不是生命本质。 bukan esensi dari hidup. 生命的本质就是说，人人都是一样的。 Esensi daripada hidup itu mengatakan setiap manusia itu setara. 既然生不带来，死不带去， Kalau kita dilahirkan tidak membawa apa-apa, pergi juga tidak bawa apapun, 一定要承认，在某种程度里面，人人是平等的。 maka kita harus dalam tahapan tertentu kita mengakui bahwa setiap manusia itu setara 这个 adanya. 在1789年以前， Ini sebelum tahun 1789, 法国的社会就形成了很大的共识， dalam masyarakat Prancis itu timbullah kesepahaman yang seperti ini. 所以他们对当时的君王强权统治，对百姓一点没有爱心，非常不满意。 Oleh karena itu mereka sangatlah tidak puas terhadap pemerintah saat itu yang sangat diktator, yang sangat menguasai rakyat, menguasai hak-hak rakyat itu. 路易14法国的王， Raja Prancis Louis 他 ke-14 用了全国所有百姓税收的45%，自己建立一个最大的王宫。 dia memakai 45% dari pemungutan pajak dari seluruh rakyat Prancis itu untuk membangun istananya. 好像整个国家就是他一个人可以自主了。 Sepertinya seluruh negeri hanya dia seorang diri yang bisa menguasai. 人家说：“你明白什么叫做法国吗 Orang menanyakan apakah engkau mengerti apa yang disebut sebagai？” Prancis? 他说：“我就是法国， Dia mengatakan sayalah Prancis. 法国就是我。” Prancis adalah 所以 saya. 这种思想在很多统治者错误的观念里面常常表现出来。 Maka pemikiran seperti ini sering kali muncul di dalam penguasa-penguasa yang salah. 当政府的领袖有这种自私观念的时候， Ketika pemimpin pemerintah mempunyai pemikiran yang egois seperti ini, 国家是被玩弄的工具， maka negara menjadi alat yang dipermainkan. 百姓是被玩弄的群众。 Rakyat adalah kelompok banyak yang dipermainkan. 多数的人没有办法脱离这种政权， Kebanyakan orang tidak bisa meluputkan diri daripada kekuasaan 这 pemerintah 就是 seperti 革 ini. 命一定要存在的。 Inilah mengapa revolusi itu pasti harus ada. 革命就是一大群的人寻求公义，反对暴君跟不义的政府。 Revolusi adalah kelompok orang banyak yang mereka bersatu memberontak kepada pemerintah yang diktator, yang tidak adil, ataupun militer yang berkuasa secara tidak adil. 革命的动机原先是对的， Motivasi revolusi awalnya itu benar, 革命也落在犯罪的人的心中跟他们的手里。 tetapi revolusi juga jatuh ke dalam hati dan juga tangan daripada orang-orang yang salah 最后，革 atau 命 berdosa. 被自私自利的人所利用。 Akhirnya revolusi pun diperalat oleh orang-orang yang egois. 革命结束的时候，百姓有时候完全没有得到好处， Pada akhir revolusi, kadangkala rakyat pun tidak mendapatkan manfaat. 因为败坏的人利用了革命，又在抢夺自己所贪爱的政权。 Karena orang yang jahat, orang yang bobrok, akhirnya mereka juga memperalat revolusi untuk memperebutkan kuasa untuk dirinya 我们 sendiri. 刚刚讲的这些事情， Hal-hal yang kita barusan bicarakan 可以 hal 写 ini 成几千篇的文章， boleh ditulis ribuan makalah 引用历史的证明， untuk memakai bukti dari sejarah 对全世界产生教训。 dan menjadikan pengajaran bagi seluruh dunia. 原来这些原则全本圣经都讲清楚， Rupanya untuk prinsip-prinsip ini telah dibicarakan di dalam seluruh 所 Alkitab. 以都有许多很不可靠的领袖， Banyak pemimpin yang tidak bisa diandalkan. 用自私自利的观念， Ada konsep tentang mereka mau berkuasa secara egois. dengan motivasi egoisme，
他们以为他有权柄做领袖。 Mereka mengira mereka berhak berkuasa menjadi 这 pemimpin. 都上帝的时间到来了，就把这些人剪除掉了。 Sampai ketika tibanya waktu Tuhan maka disingkirkan 所 orang-orang 以在 ini. 1789年以前， Maka sebelum tahun 1789, 法国正有一群叫做这一个百科全书派的哲学家， dan di Perancis ada sekelompok orang yang disebut sebagai kaum filsuf dari ensiklopedia, 这些百科全书派的哲学家 dan kaum filsuf daripada 有 ensiklopedia ini 好几个伟大的领袖， ada beberapa pemimpin yang agung 叫做这个 Voltaire、 yang bernama Voltaire, Condorcet， 还有许多其他的哲学家， dan masih ada lagi filsuf yang lain. 他们写了一些的论文， Mereka menulis sebagian makalah 鼓励百姓 untuk mendorong masyarakat 勇敢反对错误的政府。 untuk mempunyai keberanian menentang pemerintah yang salah. 这个形成了社会一股很大的力量， Dan hal ini menimbulkan satu kekuatan yang besar dalam 用 kemasyarakatan. 他们要改变这个社会不平的这个意图来进行革命的事情。 Karena mereka mau mengubah seluruh nasib masyarakat itu untuk dengan cara melakukan revolusi. 所以法国的革命被认为是启发全世界群众运动的开始。 Maka revolusi Prancis itu dianggap sebagai permulaan daripada gerakan rakyat di seluruh dunia. 除了百科全书的这一批哲学家以外， Selain daripada kaum filsuf dari ensiklopedia 还 ini, 有一个独行家，他没有参在他们的中间。 masih ada lagi satu orang yang tidak termasuk di dalam kelompok tadi. 这个人就叫做 Jean-Jacques Rousseau。 Orang ini bernama Jean-Jacques Rousseau. Rousseau 不是很理智派的， Rousseau bukanlah orang yang sangat rasionalis, 他是很哲学派的 tetapi adalah orang yang sangat lurus, ya. ，instinctive， Instinktif. 他是非常凭哲学判断事情的。 Dia adalah mengambil keputusan berdasarkan 后 instingnya. 来他看社会的不公， Kemudian dia melihat ketidakadilan dalam 他就 masyarakat 写了这本书叫做《民约论》。 dan dia menulis buku yang tadi disebut sebagai social contract. 民约论的开始 Permulaan daripada social contract ini 讲了每一个人都赞成的话， membicarakan kalimat yang disetujui oleh setiap orang 人生来是平等的， bahwa manusia dilahirkan itu setara, 每一个人的权柄都是一样的， hak setiap orang itu sama, 没有一个人特权超过别人， tidak seorang pun yang mempunyai hak yang melebihi 更 dari yang 没有 lain. 一个人有权柄去管理别人。 Terlebih lagi tidak seorang pun yang mempunyai hak untuk menguasai orang lain. 但是 Tetapi 第二段就提到了， dan bagian kedua itu 因为 menyampaikan 社会的传统、 karena tradisi dari 各 masyarakat 种不同的制度， dan berbagai sistem yang 产 berbeda, 生了人与人之中不公正的现象。 maka timbullah fenomena antar manusia yang tidak adil. 所以我们很难改变、很难适应，也很难应对的社会的不公。 Dan masyarakat yang tidak adil itu menjadi sesuatu hal yang kita sulit untuk ubah, sulit untuk beradaptasi ataupun kita menyesuaikan 所以 diri di 很多的 dalamnya. 人就在被压制的地步，过一生像奴隶的生活。 Oleh karena itu banyak orang yang melalui hidup seumur hidupnya itu di bawah tindasan penganiayaan seperti budak. 有一些人工作半死，没有办法充饥； Ada sebagian orang harus bekerja setengah mati tetapi tidak cukup 但 makan. 有一些人呢，什么都不做，继承了很大的财富。 Tetapi sebagian lagi yang tidak mengerjakan apapun tetapi mewarisi harta yang begitu 所以 banyak. 这样的社会是不应当继续存在下去 Maka 的。 masyarakat yang seperti ini dan semestinya terus ada. 你一听下去的时候， Ketika kita lanjut mendengarkan, 马上知道这些话都是煽动百姓反对政府最重要的言论。 kita langsung mengetahui bahwa kalimat-kalimat ini merupakan kalimat penghasutan yang dilakukan sedemikian rupa untuk menentang kepada 所以 pemerintah. Rousseau 写的东西 Maka yang ditulis oleh Rousseau 都是政府最害怕的文件， adalah makalah dokumentasi yang paling ditakuti oleh pemerintah. 到处搜查 Rousseau 藏在哪里。 Maka kemana-mana mereka akan memeriksa di manakah disimpan atau disembunyikan 用 Rousseau. 尽办法要把 Rousseau 找出来，除灭他。 Dan mereka akan sekuat tenaga mencari Rousseau dan memusnahkan 他们 dia. 用各样的政令来批判 Rousseau，认为他讲的都是不合法的。 Mereka akan memakai berbagai macam keputusan politik untuk memvonis, menghukum dia bahwa dia itu ilegal. 你一看就知道了，什么叫做合法，什么不合法，就是政府讲了算。
Dari sini saudara bisa langsung melihat yang mana itu legal, yang mana itu tidak legal, itu berdasarkan kalimat yang disampaikan oleh pemerintah. 所以这是人类最大的困境， Maka inilah kesulitan terbesar dalam hidup manusia. 在不正确的政府统治之下， Di bawah penguasaan pemerintah yang tidak benar, 人连发言权都没有。 manusia bahkan rakyat tidak mempunyai hak untuk bersuara. 不好的政府用各样的办法要维稳他们的政权， Pemerintah yang tidak baik, mereka mau mempertahankan kekuasaan politik mereka. 有良心的法官没有办法来维持人类的尊严。 Dan hakim yang mempunyai nurani, mereka tidak berdaya untuk mempertahankan kehormatan dari manusia. 今天许多的国家正处在这种危机的中间。 Hari ini banyak negara justru terperangkap di dalam krisis yang 所以 seperti ini. 民忧论的第二段、第三段慢慢讲、慢慢分析，越来越感动人。 Maka bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian selanjutnya daripada social contract ini, kalau kita membahasnya, semakin menggugah hati 在 manusia. 这本书快要结束的时候， Pada bagian akhir daripada buku ini, 他斩钉截铁的说， tetapi 他很肯定的说， dengan sepenuh keyakinan dia mengatakan, 如果没有得到别人的同意， jikalau tidak mendapatkan persetujuan dari yang lain, 没有一个人有权柄管理别人， maka tidak seorang pun yang berhak untuk menguasai yang 没有 lain. 一个人有权柄审判别人， Tidak seorang pun berhak untuk menghakimi yang lain. 没有一个人有权柄把别人关在监牢里面。 Terlebih lagi tidak seorang pun yang berhak untuk memenjarakan orang lain. 法国当时的政府最怕的就是这些话， Dan pemerintah Prancis pada waktu itu yang paling mereka takuti adalah kalimat-kalimat 因为 ini. 这样的话会把合法的政府变成不合法的， Karena kalimat inilah bisa menjadikan pemerintah yang legal menjadi ilegal. 把没有权柄的人民变成用权柄来反对政府。 Menjadikan rakyat yang tidak berkuasa akhirnya mendapatkan kuasa untuk menentang pemerintah. 所以这个样子就是说，政府被推翻的可能性很大。 Dan dalam hal ini yang disebut sebagai kemungkinan suatu pemerintah ditumbangkan begitu besar. 1789年产生了法国大革命， Tahun 1789 timbul revolusi Prancis. 到现在已经差不多300-400年了。 Sampai sekarang sudah 300-400 tahun. 人类的问题解决了吗？ Apakah sudah selesai masalah manusia? 不好的政权结束了吗？ Apakah penguasa yang tidak baik itu sudah berakhir? 一点没有解决， Sedikit pun tidak 一点 terselesaikan. 没有改变， Sedikit pun tidak 因为 berubah. 这些有政权的人越来越滑头， Karena 越来越厉害，懂得怎样来反抗那些抵挡他们的人。 para penguasa yang mempunyai kuasa seperti ini yang tidak baik itu, semakin mereka berani, semakin mereka berkuasa dan tahu bagaimana menghadapi rakyat yang 我很 memberontak. 怕就是这样的情形。 Saya takut sekali kalau seperti ini. 所以如果没有回到圣经， Oleh karena kalau tidak kembali ke Alkitab, 你没有办法看见人的事情在上帝眼中要怎样处理。 maka saudara tidak bisa melihat bagaimanakah selesaikan masalah manusia itu di hadapan Allah. 那么上帝如果是全能的， Lalu jikalau Allah itu maha kuasa, 上帝为什么许可错误的政权继续存在呢？ mengapa Allah mengizinkan bahwa pemerintahan yang salah ini terus ada? 当然，这是一个很大的神学问题。 Sudah barang tentu ini merupakan satu masalah teologi yang sangat 那么 besar. 圣经告诉我们，上帝有宽容， Alkitab mengatakan Allah mempunyai toleransi yang besar. 上帝有忍耐， Allah punya kesabaran. 上帝也不轻易发怒。 Allah juga tidak mudah untuk menjadi murka. 这个事情小到对个人的行为，神是这样对待我们的。 Hal ini kalau kita pandang sebagai kecil itu sampai kepada demikianlah Allah memperlakukan 在 kita. 大的方面来看， Kalau 连政府的失败，上帝都许可它存在。 Kalau kita lihat dari sisi yang besar itu, bahwa bahkan pemerintah yang tidak benar pun Allah mengizinkan mereka tetap 那 ada. 么上帝是不是永远让这些事情不正常的发生、 Lalu- 不正常的存在呢？ Lalu apakah untuk selamanya Allah mengizinkan hal-hal yang tidak benar, tidak tepat seperti itu terus ada? 不是的， Tidak. 上帝的宽容跟忍耐， Toleransi dan kesabaran Allah 根据罗马书第2章第4、第5节告诉我们， berdasarkan Roma pasal 2 ayat 4 dan 5等候人的悔改。 adalah menantikan pertobatan 那么在 manusia. 等候的这一段时间中间， Maka dalam kurun waktu penantian pertobatan, 上帝的愤怒就一直被储蓄起来了。 maka murka Allah terus diakumulasikan. 上帝对人类的审判就越来越成熟了。 Maka penghakiman Allah kepada manusia itu semakin matang. 当时间到的时候， Ketika tiba waktunya, 上帝突然行动， Allah tiba-tiba melakukan tindakan, 罪人都要灭亡， maka orang berdosa harus 最有 binasa. 权
权柄的都要下台。 Orang yang paling berkuasa pun harus turun. 上帝许可改朝换代， Allah mengizinkan untuk perubahan takhta atau 上帝许 dinasti. 可政权结束。 Allah mengizinkan kekuasaan politik itu 就像 berakhir. 圣经提到伯沙撒王的命运一样的， Demikian seperti yang dicatat dalam Alkitab nasib daripada Raja Belsasar itu. 那个不是人的手显现出来， Itu bukan jari tangan manusia. 在墙上写了 mini mini 乌格尔法尔辛， Dan di dinding itu tertulis mini tegal 什 ufarsin. 么意思呢？ Apakah artinya itu? 结束了，结束了。 Sudah berakhir, sudah 你 berakhir. 做的错事已经被计算了， Kesalahan yang kau lakukan itu telah dihitung 你的机 semuanya. 会今天结束了， Kesempatanmu hari ini 你 berakhir. 的王位今天要下台 Dan 了， takhtamu hari ini akan turun. 你的仇敌要胜过你， Musuhmu akan mengalahkan engkau. 你要被取代了。 Engkau akan digantikan. 这个就是上帝的时间到了。 Inilah yang dimaksud waktunya Tuhan sudah tiba. 圣经这些话告诉我们， Kalimat-kalimat dalam Alkitab mengatakan kepada 没有 kita, 一个政权是永远的， tidak ada satupun kekuasaan politik itu selam untuk 没有 kekal 一个人 selamanya. 的傲慢可以长久的。 Tidak ada arogansi siapapun yang bisa bertahan lama. 神动手的时候， Ketika Allah campur tangan, 最大的君王、 raja yang terbesar, 最高的权柄 kekuasaan yang tertinggi 都要毁于一旦。 itu akan musnah. 亲爱的弟兄姊 Bapak 妹， Ibu yang kami kasihi, 历史是人类的第5个大老师， sejarah adalah guru kelima dari umat manusia. 历史是我一生的第5个大教授。 Sejarah adalah profesor saya dalam seumur hidup yang kelima. 我看见世界大学教授这些人根本是逢场作戏。 Saya melihat bahwa di universitas, sekolah-sekolah tinggi di dalam dunia ini semua profesor profesor-profesornya itu semua adalah satu sandiwara besar. satu mainan saja。我们真正的教授，第一圣父上帝， Profesor kita yang sejati yang pertama adalah Allah Bapa. 第二是圣子耶稣基督， Yang kedua adalah Allah Anak Yesus 第 Kristus. 三是圣灵所做的事情， Yang ketiga adalah karya yang dilakukan oleh 第 Allah Roh 四是 Kudus. 圣经的教导， Yang keempat adalah pengajaran Alkitab. 第五是历史的见证。 Yang kelima adalah saksi daripada 如 sejarah. 果你没有机会上大学，不要紧； Jikalau saudara tidak punya kesempatan untuk kuliah, 如 tidak 果 apa-apa. 你没有在大教授下面受教育，也不要怕。 Jikalau saudara tidak mendapatkan pendidikan dari profesor besar pun jangan 你 takut. 能在圣父、圣子、圣灵、圣经跟历史中间好好研究智慧的话， Jikalau saudara meneliti dengan seksama tentang hikmat ini di bawah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dan Alkitab serta dalam 你 sejarah, 一生不会枉然活在世界 maka 上。 seumur hidup saudara tidak akan melalui hidup yang sia-sia. 上帝许可政权在朝上， Ketika Allah mengizinkan suatu kekuasaan pemerintah itu ada, 上帝也许可政权被宰杀下来。 tetapi Allah juga akan mengizinkan satu kekuasaan pemerintah itu dihancurkan. 上帝是时间、空间之上的主宰， Allah adalah penguasa daripada ruang dan waktu. 上帝在历史定下方向的主。 Allah adalah Allah yang menentukan arah. 以赛亚书讲了一句很可怕、很伟大的话。 Kitab Yesaya mengatakan satu kalimat yang sangat mengerikan tetapi juga 上帝 agung. 说：“你们把哪一个假神与我相比呢？ Allah mengatakan dengan ilah manakah engkau memperbandingkan aku dengan 我是 mereka? 从起初指定幕后的事， Aku yang dari awal menentukan yang akan terjadi di kemudian 他是 hari. 掌管历史的上帝。 Dia adalah Allah yang menguasai 伯 sejarah. 沙撒在哪里 Di 呢？ manakah 他 Belsasar? 们不可一世的政治生涯有一天都结束了。 Mereka semua tidak bisa menerima yang lain. Akhirnya mereka juga mengakhiri hidup 人 mereka. 怎么样歌功颂德？ Bagaimanakah mereka? Bagaimana memuji, menyembah pemimpin mereka？在上帝的眼中，他们不过是历史过程中间一根稻草，不过是一个必死的生命而已。 Di mata Tuhan mereka hanya seperti rumput, sesuatu yang akan mati saja. 圣经告诉我们， Alkitab mengatakan 政权是需要的， kekuasaan pemerintah itu dibutuhkan. 政府的存在 Keberadaan pemerintah 是一定要有的。 itu pasti harus ada. 无论如何， Bagaimanapun juga 最坏的政府 pemerintah yang terburuk 比 sekalipun 没有政府还要好。 itu lebih baik daripada tidak ada pemerintah. 这句话是改教家加文所讲的， Kalimat ini disampaikan oleh Calvin sang reformator. 什么意思呢？ Apakah artinya 你不满意政府吗？ apakah saudara tidak puas kepada 上 pemerintah? 帝许可政府存在， Allah mengizinkan pemerintah itu ada. 上帝也许可最坏的政府存在。 Allah mengizinkan pemerintah yang terburuk itu 因为 ada. 最坏的政府比没有政府还更好。 Karena pemerintah yang terburuk itu masih lebih baik daripada tidak ada pemerintah. 社会泛
乱到极点的时候， Ketika timbul kekacauan sampai kepada puncaknya dalam 有 masyarakat, 一些的正义人士，他们就发出一个呼声， maka ada sebagian orang yang benar mereka akan bersuara, 赞成无政府， mereka menyetujui tidak ada 因 pemerintah. 为有政府都这么乱， Karena ada pemerintah pun begitu kacau, 宁可无政府比较安宁。 lebih baik tidak ada pemerintah, lebih tentram. 这种思想是根据一种假设， Pemikiran seperti ini adalah berdasarkan satu hipotesa 人类都是爱和平的， bahwa manusia itu suka 百 perdamaian, 姓都是善良的， rakyat itu semua baik, 不必坏的政府来管。 tidak perlu diatur oleh pemerintah 我 yang 们 tidak 自 baik. 己会好好处理我们的困难。 Kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, 但是这件事对吗？ tetapi apakah ini benar? 这个想法正确吗？ Apakah pemikiran ini tepat? 不是， Tidak. 我们要说， Kita harus 有 mengatakan 最坏的政府都这么坏。 ada pemerintah yang terburuk itu memang sekarang buruk. 如果连政府都没有，一定更坏。 Kalau sampai tidak ada pemerintah pasti lebih 因 buruk 为 lagi. 没有规条， Karena tidak ada keteraturan, 没有法律， tidak ada hukum, tidak ada 没有审判， peraturan, tidak ada penghakiman, 没有人管制， tidak ada penguasaan dari orang 人 lain. 的野性就爆发出来。 Maka sifat kebarbarianismenya seseorang itu akan muncul. 最可怕的事情，人都敢去做了。 Maka apa yang paling mengerikan adalah apapun berani dilakukan 归 oleh orang. 正神学的观念， Maka konsep daripada teologi 虽 reform, 然政府不好， meskipun pemerintah tidak baik, 还比没有政府还更好。 masih lebih baik daripada tidak ada pemerintah. 上帝许可政权的存在， Maka Allah mengizinkan adanya kekuasaan pemerintah. 上帝让既有的政府继续存在。 Allah mengizinkan pemerintah yang totaliter itu tetap 因为 ada. 神忍耐宽容的时间还没有到结束的地步。 Karena waktu toleransi dan kesabaran daripada Tuhan itu belum sampai kepada akhirnya. 罗马书第13章告诉我们， Maka kitab Roma pasal 13 mengatakan 在上的政权 pemerintah kekuasaan pemerintah yang ada di 都 atas 是上帝所许可的， itu semua diizinkan oleh Tuhan, 政治的权柄 dan kekuasaan politik 上帝赐下来 itu 的。 diturunkan oleh Allah. 这里不是指人，是指权。 Ini bukan menunjuk kepada manusianya tetapi 这 kekuasaannya. 里不是指哪一个皇帝、哪一个总统、哪一个政治领袖， Di sini bukan menunjuk kepada raja mana, presiden mana ataupun pemimpin 因为 yang 他们 mana, 都是不同的个人， karena mereka adalah individu yang berbeda. 都是被兴起、被取代、会死的人。 Mereka semua adalah manusia yang diangkat kemudian yang bisa digantikan dan semua yang bisa mati. 罗马书13章讲的不是政府，是政权。 Yang disampaikan dalam kitab Roma pasal 13 itu bukan pemerintah tetapi kekuasaan 那么 pemerintahnya. 政权哪里来的呢？ Dari manakah datangnya kekuasaan pemerintah ini? 民主的观念，政权是百姓给的； Dalam konsep pemikiran rakyat, kekuasaan pemerintah itu diberikan oleh rakyat. 君主的观念是上帝赐下的。 Tetapi konsep daripada 君主kerajaan， kekerajaan itu kekuasaan itu diberikan oleh Tuhan 所以我 langit. 们认为有金权神授。 Maka ada kekuasaan daripada raja yang diberikan oleh Tuhan. Kerajaan kuasanya diberi mandat oleh surga，所以这个掌政府的人叫做天子， Maka- 天所宠爱的儿子。 Maka orang yang memangku kekuasaan kerajaan ini disebut sebagai anak surga atau anak langit. 从罗马帝国 Dari kerajaan Romawi 到中国秦汉时代， sampai kepada dinasti Qin Han di 这 Tiongkok, 到magna charta以前， sampai kepada sebelum Magna Carta, 全世界各国的政府， semua pemerintah di seluruh dunia, 全世界所有的民族 semua rakyat yang ada di seluruh 都 dunia, 相信一个人会做王，一定是上帝命定的。 mereka semua percaya seseorang bisa menjadi raja itu pasti ditetapkan oleh Tuhan. 怎么样呢？ Lalu bagaimana? 人民只能顺从， Maka rakyat hanya bisa taat, 你不可以反抗， tidak boleh 因 memberontak. 为反抗就是抵挡天命。 Karena kalau memberontak, menentang itu berarti menentang kepada yang ditetapkan oleh surga 百 atau langit. 姓只能乖乖的听话， Maka rakyat hanya bisa menurut dan taat dengan 因为 baik. 这样这就做皇帝的为所欲为，杀所欲杀，
所以百姓完全不能动弹。 Dan karena inilah yang sebagai raja itu mereka akan melakukan hal yang semena-mena sekehendak hati mereka dan membunuh dan 在 sebagainya. 中国历史里面，这些事情看得多得不得了。 Dalam sejarah Tiongkok hal-hal ini begitu banyak 中国人的统治者到今天都不要改这个错误的观念。 dan penguasa pemimpin di Tiongkok itu sampai sekarang pun mereka tidak mau mengubah konsep 这个 seperti 保 ini. 罗在罗马书第13章讲的这些话， Sampai kepada kitab Roma Paulus mengatakan hal-hal seperti ini. 13章 Pasal ke-13 一切的权柄都是从上帝来。 bahwa segala kekuasaan itu datang dari Tuhan. 那我们怎么了解这句话呢？ Bagaimanakah kita mengerti kalimat ini? 一切的权柄 Segala kekuasaan 都是从上帝来， itu datangnya dari Tuhan. 所以百姓要顺从政府。 Maka rakyat harus taat kepada 我 pemerintah. 问你，这句话谁最喜欢的？独裁的政府最喜欢的。就是正在掌权的人最喜欢听这句话。 Yang paling senang mendengarkan kalimat itu adalah Penguasa. pemerintah penguasa yang sedang 在 menjabat. 上面掌权的听见这句话，说他赞成基督教。 Penguasa yang sedang berkuasa itu mereka akan setuju kepada ajaran kekristenan. 基督徒圣经是支持政府的， Mereka akan mengatakan orang Kristen, Alkitab itu adalah yang mendukung pemerintah. 所以这些政府也可以到教会里面说：“你看到了没有？ Maka pemerintah seperti ini mereka juga boleh datang ke dalam gereja. 你们 Sudahkah engkau 听 melihatnya? 见上帝的话吗？ Sudahkah engkau mendengarkan firman Tuhan? 你们都要顺服政府。” Kalian semua harus taat kepada pemerintah. 我在许多国际大会里面讲这一段圣经的时候， Ketika saya menyampaikan ayat ini di dalam banyak kebaktian di internasional, banyak konferensi Konferensi 不是 internasional 个店，也很多是政治家参加的。有一次我带领一个大会， Suatu 这个大会有这个荷兰的首相、英国的议员，还有世界很重要的政治家一同参加。 ada satu konferensi yang saya hadir di sana sebagai Saya pembicara. pimpin. Saya pimpin, hadiri oleh Perdana Menteri Belanda, parlemen dari Inggris dan juga banyak pejabat pemerintahan dari negara-negara yang lain. 大学的法律教授参加 Dan。juga banyak dosen hukum daripada universitas. 我解释这一句话的时候， Ketika saya menjelaskan kalimat 我 ini, 从4个层次来讲。 saya membicarakan dari 4 lapisan. 第一， Yang pertama, 政权是上帝给的， kekuasaan pemerintah itu diberikan oleh Tuhan. 这一句话什么意思呢？ Apakah artinya kalimat ini? 上帝比政府的权柄更高。 Bahwa Allah itu lebih tinggi daripada kekuasaan pemerintah. 很多人读这一章，政权上帝给的，我们就听话。 Banyak orang membaca ayat ini mengatakan kuasa pemerintah itu dari Tuhan, itu langsung kita semua ikut. 我说不是的， Saya mengatakan tidak 第 demikian. 一个层面的解释， Penjelasan lapisan yang 政权 pertama, 是上帝给的， kekuasaan pemerintah itu 所以 diberikan oleh 政府要 Tuhan. 听上帝的话， Oleh karena itu pemerintah harus mendengarkan 不是 Tuhan. 百姓要听政府的话而已。 Bukan hanya rakyat yang mendengarkan pemerintah. 第二， Yang kedua, 政权是上帝给的， kekuasaan pemerintah diberikan oleh Tuhan. 有一天上帝要审判政府， Bahwa suatu hari nanti Allah akan menghakimi pemerintah. 所以做君王、做总统、做领袖的人要恐惧战兢，来不得罪上帝。 Oleh karena itu sebagai raja, presiden ataupun pemimpin harus dengan rasa takut dan gentar untuk menghadapi Tuhan. 第三样， Yang ketiga, 政权是上帝给的， kekuasaan pemerintah itu diberikan oleh Tuhan. 时间到了，上帝给谁有权柄？上帝有权柄把这个政权再收回来。 Ketika tiba waktunya Allah mempunyai kedaulatan untuk memberikan kekuasaan ini kepada yang lain, atau Allah mempunyai kedaulatan untuk mengambil kembali kekuasaan yang itu. memberi berhak mengambil kembali。第四样， Yang keempat, 政权都是从上帝来的。 kekuasaan pemerintah itu diberikan oleh 如果 Tuhan. 有一个人推翻了现在的政权， Jikalau ada seseorang yang menumbangkan pemerintah 那 sekarang ini 他拿到了那个政权， dan setelah dia mendapatkan tampuk kekuasaan itu 那个政权也是上帝来的。 dan kekuasaan itu juga datang dari 所以 Tuhan. 当这4条一并了解的时候， Maka ketika dalam keempat hal ini kita mengertinya secara 已经 bersama-sama, 包含了革命可能会成功， maka itu akan mencakup bahwa revolusi itu 包 mungkin 含了 berhasil. 推翻政权可能上帝许可。 Dan juga mencakup kalau mau menumbangkan pemerintah juga mungkin diizinkan 所以 oleh 你清 Tuhan. 楚看见，没有一个政府是永远的， Dan juga dengan jelas kita melihat tidak ada pemerintah manapun itu kekal. 没有一个人的权柄是不可以改的。 Tidak satu kekuasaan pemerintah pun yang tidak boleh diubah. 圣经的话， Firman Tuhan dalam 蕴藏 Alkitab 的奥秘，
rahasia yang terselubung di dalamnya 这样丰盛， begitu limpah, 这样多方面， begitu banyak dalam banyak hal, begitu lebar segi dan dimensinya。所以我们解经的时候，不要用狭窄的思想自己欺骗自己。 oleh karena itu ketika kita menelaah Alkitab, jangan begitu picik kita menipu bangun 政 itu 权 seperti 是 itu. 上帝给的， Kekuasaan itu diberikan oleh Tuhan. 上帝给政府什么权柄呢？ Kekuasaan apakah yang Allah berikan kepada pemerintah? 三大权柄： Ada tiga kekuasaan yang besar. Yang pertama 收税、理财的权柄； adalah yang pertama menarik pajak dan mengelola keuangan. 第二， Yang kedua 贫法治理的权柄。 adalah kekuasaan untuk menguasai berdasarkan hukum. kuasa hukum untuk memerintah rakyat，这个第二权柄。 Ini merupakan kekuasaan yang 第 kedua. 三， Yang ketiga 为国有国防保护，用军权来打对仇敌的权柄。 yaitu kekuasaan untuk memelihara keamanan daripada negara dan menjaga keamanan terhadap serangan 也 dari 就 musuh. 是在罗马书13章，保罗说，这个君主、君王佩戴剑是神的许可。 Ini yang ke-13 bahwa pemerintah dipersenjatai itu diizinkan oleh Tuhan. Pemerintah patut memegang pedang，所以军权、财权、法权、 Maka kuasa kekuasaan untuk menarik kuasa militer。 kuasa militer, kuasa keuangan dan kuasa hukum. 那这三大权柄是政府已经在上帝面前领受的权柄。 Dan